Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Akhirnya, yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, keluar titah lagi yang pasti membuat ramai kepanasan. Siapa yang kepanasan? Sudah pasti kepada mereka-mereka yang sudah didakwa, kepada mereka-mereka yang sudah terlibat rasuah dan merasakan diri mereka memang terlibat rasuah. Kenapa saya cakap begini? Baru-baru ini yang di Pertuan Agong bertitah kepada Azam Baki, bulan madu dah tamat, sekarang pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Saudara-saudara yang amat dihormati, kita juga mendengar sebelum ini terdapat pemimpin politik. Kita melihat daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin sendiri terlibat dengan kes mahkamah. Wan Saiful Wanjan, Sanusi juga berkaitan dengan RII, dan mungkin ada lagi ahli politik. Mungkin ada yang saya lupa, Anda boleh senaraikan di bawah, Anda boleh letak komen di bawah. Siapa lagi ahli politik selain daripada Perikatan Nasional? Mungkin dari kerajaan pun ada, mungkin. Daim Zainuddin juga pasti dikejutkan, Mahathir juga pasti dikejutkan, Muhyiddin Yassin, Sanusi, Hadi Awang, semua pasti digemparkan. Bahkan 30 lebih juta rakyat Malaysia digemparkan dengan titah Agong ini. Bulan madu dah tamat, pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Dan akhirnya Azam Baki baru-baru ini telah meresponi titah baginda yang di Pertuan Agong dengan berkata, SPRM pastikan titah Agong dilaksanakan sepenuhnya, penuh integriti menurut Azam Baki. Adakah dengan ini, selepas ini, mana-mana ahli-ahli politik, ahli parlimen, bekas Perdana Menteri, bekas menteri, ataupun mana juga, siapapun juga ahli politik yang sedang berhadapan dengan tuduhan rasuah, pasti kepanasan, pasti ketakutan. Sekiranya mereka benar-benar akan disabitkan bersalah, akan dapat dibuktikan bersalah. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, bulan madu dah tamat, sekarang pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim pada Isnin bertitah bahawa memerangi rasuah sebagai musuh nombor 1 negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahan baginda. Dalam catatan terbaru di laman sosial rasmi baginda, Sultan Ibrahim bertitah bahawa tempoh bulan madu menaiki takhta sudah berakhir. Sebagai mana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over, now go catch the bees, titah Seri Paduka Baginda, sambil menyerahkan madu kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai simbolik berakhirnya tempoh bulan madu. Nah, teman-teman, pasti ramai yang kepanasan, pasti ramai yang meroyan, terutamanya kepada mereka-mereka yang terlibat dengan tuduhan, yang terlibat dengan kes rasuah. Adakah selepas ini Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM akan meningkatkan kualiti kerja sehingga mampu menangkap lebah-lebah ini yang dimaksudkan yang di Pertuan Agong? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini pasti satu kejutan, satu titah yang di Pertuan Agong yang pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang hangat seterusnya. Terima kasih. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan hari ini. Seperti yang kita sudah dikejutkan ataupun digemparkan baru-baru ini, titah yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim bertitah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Bulan madu dah tamat,
Go catch the bees, pergi tangkap lebah, titah Baginda kepada Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sudah pasti Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM juga sudah meresponi perkara ini dan akan menjalankan tugas dengan lebih baik lagi selepas ini. Dengan ini banyak lagi ahli-ahli politik, tycoon ataupun mana-mana individu yang kaya raya yang terlibat dengan tuduhan yang dikata ataupun dicakap-cakap oleh orang bahwa mereka terlibat rasuah. Mana-manalah terlibat rasuah, didakwa, yang sudah didakwa, yang bakal didakwa. Akhirnya banyak yang meroyan dan kepanasan. Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan baru pada 3 April berkaitan dengan Syarikat Spangko, berkaitan dengan pengurusan kendaraan kerajaan. Didakwa tipu bos Spangko mengaku tak salah. Hakim membenarkan Tan Hwa Chun diikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tan Hwa Chun, pengurusi Spangko Sdn Bhd yang mengendalikan perolehan dan pengurusan kendaraan kerajaan, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan menipu. Tan, 83 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Suzana Hussein. Dia didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun, sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Tan didakwa melakukan kesalahan itu antara 27 dan 28 Februari 2019 di pejabat Kementerian Keuangan Putrajaya. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumiputra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai RM3.9 bilion untuk memperoleh dan menguruskan kendaraan kerajaan. Hakim menetapkan ikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tertuduh pula turut diarah menyerahkan pasportnya kepada mahkamah sehingga kes selesai. Melaporkan diri di pejabat SPRM setiap 2 bulan dan dilarang menghubungi saksi secara terus atau melalui pihak ketiga. Sebutan semula kes ditetapkan 4 Jun ini. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumiputra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai 3.9 bilion ringgit Malaysia untuk memperoleh dan menguruskan kendaraan kerajaan. Ini pasti satu lagi pendedahan yang baru yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Apa komentar Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.